Suka tengok anime reaction mashup tapi tak tahu mana nak cari channel reaction mashup untuk English dub anime? Jom subscribe Anime World Reaction. Check it out. Pada suatu hari di ibu negara, seorang wanita dipukul berseorangan di jejantas LRT dan telah mengalami kecederaan yang teruk. Apa yang lebih mengejutkan adalah kes ini dikategorikan sebagai kes yang tidak dapat diselesaikan. Apa yang terjadi sebenarnya? Pada hari kejadian, seorang wanita iaitu mangsa telah dikejarkan ke hospital. Seorang doktor perubatan yang bertugas di bahagian kecemasan telah menerima kes ini. Setibanya di hospital, mangsa didapati tiada identiti pengenalan diri bersama dengannya. Mangsa pada ketika itu mengalami pendarahan yang amat teruk di bahagian kepala dan juga tidak sedarkan diri. Ketika diperiksa, doktor mendapati mangsa masih lagi bernafas. Sebenarnya, ada perkara pelik yang berlaku ketika ambulans tiba di tempat kejadian. Mangsa berseorangan pada ketika itu dan tiada sesiapa pun yang menemani mangsa. Laporan polis dibuat setelah melihatkan kesan darah di kepala mangsa. Kira-kira jam 11 malam pada hari kejadian, anak angkat mangsa telah datang ke rumah mangsa. Setibanya di rumah ibu angkatnya itu, dia mendapati ibu angkatnya tiada di rumah. Dia kemudian cuba menghubungi mangsa namun tidak dapat dihubungi. Anak angkat mangsa mula rasa tidak sedap hati dan kemudian menghubungi pula bapa saudaranya untuk memaklumkan perkara tersebut. Mereka berdua kemudian cuba mencari mangsa di hospital berdekatan. Apabila tiba di hospital, mereka berdua mendapati terdapat seorang pesakit dimasukkan ke dalam wad kerana mengalami pendarahan yang teruk. Lalu mereka pun pergi memeriksa pesakit tersebut dan memang mengenali mangsa. Apa yang lebih menyedihkan, mangsa disahkan meninggal dunia pada keesokan harinya. Ada seorang saksi yang tampil ke hadapan dan mendakwa telah menyaksikan sesuatu iaitu sehari sebelum mangsa meninggal dunia. Saksi ini merupakan anak murid tuition di rumah mangsa. Saksi mengatakan yang dia melihat mangsa ada bercakap dengan seorang lelaki tetapi dia tidak dapat mengecam siapa lelaki tersebut. Dari keterangan saksi tersebut, polis pun kemudian melakukan siasatan. Hasil dari siasatan yang dijalankan, pihak polis dapat memberkas seorang lelaki iaitu suspek. Ada perkara yang berlaku di sebalik kematian mangsa. Suspek dikatakan merancang sesuatu supaya mangsa mati. Apa yang berlaku sebenarnya dalam kes ini? Suspek yang tidak didedahkan namanya merupakan kekasih kepada mangsa. Suspek didakwa atas kesalahan membunuh mangsa yang juga tidak didedahkan namanya. Suspek bakal berdepan dengan hukuman gantung sampai mati di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan jika didapati bersalah. Kes ini dibawa ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk perbicaraan. Ketika perbicaraan berlangsung, tertuduh bertegas mengatakan yang dia tidak ada kena-mengena dengan kematian kekasihnya itu. Beberapa bulan sebelum kejadian, ada perkara berlaku yang boleh mengaitkan tertuduh ada niat untuk membunuh mangsa. Apakah perkara tersebut? Kira-kira 4 bulan sebelum kejadian, tertuduh dan mangsa bersetuju untuk membeli personal insurans. Insurans tersebut merupakan perlindungan terhadap kemalangan berjumlah RM1 juta Malaysia. Mereka berdua masing-masing bersetuju untuk dijadikan pewaris di antara satu sama lain. Berdasarkan insurans tersebut, tertuduh dan mangsa boleh memperoleh wang tuntutan sekiranya salah seorang daripada mereka meninggal dunia. Tertuduh ada bertanyakan hal insurans tersebut kepada pengurus unit syarikat insurans berkenaan iaitu selang 2 minggu selepas mangsa meninggal dunia.
Pihak pendakwa raya mengatakan tertuduh mempunyai motif untuk membunuh mangsa. Pendakwa raya juga mengatakan tertuduh inginkan wang tuntutan dari polisi insurans yang dipersetujui mereka berdua sebelum ini. Adakah benar dengan dakwaan pendakwa raya ini? Wang perlindungan polisi insurans mangsa masih disimpan pihak insurans ketika perbicaraan dijalankan. Belum ada lagi pembayaran dibuat kepada tertuduh. Adakah benar tertuduh bersalah dan mempunyai motif di sebalik kematian mangsa? Adakah tertuduh boleh dianggap sebagai dalang dalam pembunuhan mangsa sekiranya tindakan tertuduh cuba menuntut wang tuntutan dari polisi insurans yang dipersetujui mereka bersama semasa mangsa masih hidup? Melihatkan kepada cara dan tindakan tertuduh, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengatakan yang tertuduh tiada kesungguhan dan bukan dalam keadaan yang terdesak serta tidak putus sumber kewangan. Dengan ini, tertuduh tidak boleh dianggap mempunyai motif membunuh. Dalam penghakiman kes ini, Hakim ada menyebut fakta kes ini tidak sama dengan fakta kes Sani Ang lawan pendakwa raya yang berlaku pada tahun 1963. Dalam kisah Sani Ang, mangsa yang juga seorang penyelam ditenggelamkan ke dasar laut oleh tertuduh yang bertindak memutuskan flippers ketika mangsa terjun ke dalam laut di Pulau Dua. Mayat mangsa sehingga kini masih lagi belum ditemui. Apa yang lebih mengejutkan pada ketika itu, tidak sampai 24 jam selepas kejadian, tertuduh telah menuntut wang insurans ke atas kematian mangsa. Berbalik semula kepada kes di jejantas LRT ini, tiada bukti DNA milik tertuduh yang ditemui pada badan mangsa. Pakar patologi forensik pula mengesahkan mangsa mati kerana pendarahan teruk di kepala disebabkan pukulan objek tumpul. Yang menjadi persoalan sekarang, siapakah yang memukul mangsa pada malam kejadian? Adanya syakwa sangka bahawa tertuduh yang membunuh adalah tidak memadai dan tiada bukti untuk mengatakan tertuduh bersalah, merujuk kepada kes Aulia Sheikh lawan pendakwa raya Mahkamah Persekutuan. Bukti melangkaui keraguan munasabah adalah bukti yang menyebabkan mahkamah penuh yakin tertuduh yang melakukan kesalahan tersebut, merujuk kepada kes Ramli bin Kecil lawan pendakwa raya. Sabitan tidak dapat dipertahankan walaupun mahkamah berpuas hati bahawa kisah pendakwaan mungkin benar kecuali dan sehingga didapati bahawa kisah itu mesti benar, merujuk kepada kes pendakwa raya lawan Saimin. Tiada bukti kukuh untuk mengaitkan tertuduh dalam membunuh mangsa. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dengan ini memutuskan tiada kes prima facie dibuktikan. Ini bermaksud elemen pembunuhan tidak dapat dibuktikan dalam kes ini. Kesalahannya mesti diberikan sesuai dengan atau dengan cara yang dikehendaki oleh undang-undang. Apa-apa yang kurang tidak akan mencukupi, merujuk kepada kes Krishnan Murthy lawan pendakwa raya. Disebabkan tiada bukti kukuh, mahkamah memutuskan untuk melepaskan dan membebaskan tertuduh dari tuduhan membunuh. Apa yang berlaku kepada mangsa pada jam 11 malam hingga 12.30 malam pada hari kejadian terus menjadi tanda tanya dan kekal misteri sehingga kini. Menurut sumber, urusan tuntutan insurans tersebut sedang dibuat ketika perbicaraan kes ini sedang berlangsung. Berkemungkinan besar tertuduh dapat memiliki wang insurans tersebut. Urusan insurans ini adalah urusan di luar mahkamah.